ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama-tama sama-sama kita mengajar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi keizinan oleh Allah, diberi kesempatan, diberi kelapangan masa untuk hadir pada malam ini bagi meneruskan bagi kehidupan kita yang kita tidak pasti kita akan dijemput untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita semua ni Allah Taala telah beri hidayah untuk sama-sama kita lurus wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, mencari keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sambung lagi pengajian kita di dalam bab apa yang diharap daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau buku lama ni buku surat 103, kita berhenti setakat atadhakun wan naru min waraikum. Masih lagi dalam tajuk apakah yang diharap, yang dapat diharap daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita akan sedikit juga ada juga perbincangan dalam kitab La Tahzan, jangan bersedih. Ada juga kaitannya dan mungkin kita akan gabungkan dan insya-Allah perbincangan kita akan lebih luas. Supaya kita mengenal siapakah diri kita, dari manakah kita datang dan ke manakah kita akan dikembalikan. Dengan kata lain, apabila kita sedar apakah tuntutan yang perlu kita buat dan seterusnya, kita berebut untuk menjadi hamba yang saleh dan yang saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, pada waktu itu kamu tak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Dia jadikan kepada kamu pendengaran, penglihatan dan percakapan, mulut kamu bertutur. Qalilan ma tashkurun, akan tetapi terlalu sedikit di antara hamba-hamba yang bersyukur. Jadi mukadimah kepada kuliah kita pada malam ini, sama-sama kita renung ayat yang saya bacakan tadi, supaya kita kenal siapakah diri kita, supaya kita kenal apakah tujuan yang Allah Taala utuskan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak aku utuskan kamu jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk kamu beribadat kepada-Ku. Jadi tajuk ini insya-Allah kita akan bincang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan nasihat-nasihat yang dimuatkan di dalam kitab peringatan kepada bagi mereka yang lupa. Sebelum saya terlupa, dan tadi saya makmum kita juga ditahan saya dekat sana tu. Dia minta supaya saya tegur ada beberapa makmum di kalangan muslimin yang sewaktu solat tadi dia pakai baju singkat waktu sujud. Maksudnya baju itu waktu sujud kan baju itu ternaik ke atas sehingga menampakkan aurat dia di belakang. Jadi sekiranya dia minta supaya saya umumkan supaya
benda ni tidak berlaku. Kalau nak pakai, memanglah kita ni ini apa? Fashion ataupun moden. Baju ni nak mesti mengikut peredaran semasa, tak ada masalah. Tapi kita pakai singlet di dalam. Pakai baju singlet di dalam supaya sewaktu kita sujud, baju yang di luar yang kita pakai itu tidak ternaik ke atas sehingga menampakkan parik di belakang. Tahu kan? Parik itu kadang-kadang ada daki bilik juga nampak. Jadi kalau bersih pun tak boleh. Bukan kata yang ada daki yang kita tak nak tengok. Itu dikira sebagai aurat dan kita jaga betul-betul. Kita tak naklah kita datang orang, kita tengok orang solat, kita pun solat, tapi kita solat macam yalah nanti orang bersuai. Dia ni mengaji ke tidak? Aurat tak boleh. Jadi sama-sama kita jaga. Nak pakai baju fashion tak ada masalah, tetapi kita ada alas di dalam. Sehingga agak pandailah. Kalau nak pakai berkoh tu, yang penting jangan nampak punya orang. Okey. Kita sambung lagi. Abu Al-Lais telah meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Al-As radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya bagi Allah tidak ada dosa yang tidak diampunkan. Ada pada umat sebelum kamu seorang yang telah membunuh 99 orang, kemudian pergi kepada pendeta dan berkata, saya telah membunuh 99 jiwa. Apakah ada jalan bagiku untuk bertaubat? Maka jawab pendeta, tidak ada, sebab perbuatanmu itu sangat melampaui batas. Maka ia segera berdiri dan langsung membunuh pendeta tersebut, sehingga genap 100 orang yang dibunuhnya. Kemudian ia pergi kepada pendeta yang lain dan bertanya, saya telah membunuh selama 100 orang. Apakah ada jalan bagiku untuk bertaubat? Jawab pendeta tersebut, sebenarnya perbuatanmu sudah terlampau dan saya tidak mengetahui. Hanya di sana ada 2 dusun yang bernama Musra dan penduduknya orang-orang baik yang selalu mengerjakan amal ahli syurga. Sedang yang satu lagi bernama Kafrah. Penduduknya hanya berbuat durhaka, melakukan amal ahli neraka. Maka bila kau pergi ke Musra dan mengikuti amal perbuatan mereka, maka jangan ragu bahawa taubatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pergilah ia ke Musra, dan ketika ia di tengah jalan jatuh sakit dan mati, maka bertengkarlah dua malaikat antara malaikat rahmat dan malaikat azab, sehingga mereka bertanya kepada Tuhan. Maka disuruhnya ukur saja, maka ukur jarak ke dusun mana ia lebih dekat. Mula daripada tempat ia berhijrah, ukur sehinggalah tengok mana lebih dekat jarak ke tempat yang baik ke ataupun ke tempat yang jahat. Masukkan, mereka disuruh ukur, maka ke dusun mana ia lebih dekat, masukkan ia ke golongan penduduknya. Tiba-tiba terdapat ia lebih dekat ke dusun itu sekadar ujung jari sahaja, maka ia tercatatlah daripada golongan penduduknya, iaitu penduduk Musra yang baik. Jadi ini tuan-tuan, banyak hadis ini, tak silap saya, diriwayatkan oleh Bukhari. Banyak kita dengar kuliah-kuliah memang banyak sekali disebut contoh-contoh ini supaya memberi gambaran kepada kita bahawasanya setiap manusia ini kita tak boleh lepas daripada buat dosa. Tak, kita buat dosa, tinggal lagi dosa kita buat tu sikit atau banyak. Dosa kita buat tu sekali-sekala atau selalu kita buat. Jadi at-taibu minaz zambi kaman la dhanbalah. At-taibu minaz zambi, orang yang bertaubat daripada melakukan dosa, kaman la dhanbalah, sepertilah orang yang tidak berdosa. Jadi berbalik kepada cerita tadi tuan-tuan, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nak ukur dari pemikiran akal fikih kita, manusia yang bersifat lemah dan bersifat lupa, sudah tentu kita rasa dia ni ahli neraka. Jadi tuan-tuan,
bila kita dengar cerita ni, boleh memberi satu pengajaran kepada kita, boleh memberi satu keinsafan kepada kita. Jangan cepat kita berputus asa. Nanti kita akan sebut banyak juga disebut dalam kitab La Tahzan ini. Jadi la taqnatu min rahmatillah, yang saya sebut pada dulu. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah. Kalau orang yang membunuh 100 orang masih juga menjadi ahli syurga, kita, saya rasa belum ada lagi yang jadi pembunuh depan saya ni kan. Ada yang sedang jadi pembunuh. Kita paling-paling pun kita jadi pembunuh cicak. Tak, pembunuh cicak di rumah, pembunuh tikus. Saya rasa kalau pembunuh orang tu mungkin belum ada lagi. Kalau nak bunuh pun kita pergi berjihad, kita bunuh kufar la'natullah. Jangan pula kita berpalah nak bunuh sesama Islam, tidak dibolehkan. Okey. Abu Al-Lais meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, 3 macam yang saya berani bersumpah, sedang yang keempat bila saya bersumpah pasti benar. Yang pertama, Allah tidak akan memelihara seorang di dunia kemudian diserahkan kepada lainnya di hari kiamat. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala sebagai khaliquna, orang khaliq yang menjadikan kita semua. Kita ni makhluk yang dijadikan. Kalau belajar bahasa Arab dia tahulah, khaliq itu isim fa'il, makhluk itu isim maf'ul. Isim fa'il ni pembuat, maf'ul itu yang kena buat. Kita ni yang kena buat. Khaliq itu Allah yang tukang yang membuat kita. Ya, disebut sini 3 macam yang saya berani bersumpah, sedang yang keempat bila saya bersumpah pasti benar. Yang pertama, Allah tidak akan memelihara seseorang di dunia kemudian diserahkan kepada lainnya pada hari kiamat. Tidak sekali-kali. Dia bertanggungjawab. Dia lahirkan kita ke dunia ini dan seterusnya pada hari pembalasan kita akan berdepan dengan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran ada disebut, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Adakah kamu mengira aku jadikan kamu ni saja-saja? Khalaqnakum abatha. Adakah kamu menyangka, adakah kamu mengira kami buat kamu, kami jadikan kamu manusia ini abatha, hanya saja-saja, tak ada diperhitung. Wa annakum ilaina la turja'un. Adakah kamu menyangka bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Dan ila akhir ayat. Itu Allah Ta'ala telah melontarkan soalan. Dan seterusnya, yang kedua, Allah tidak akan menyamakan orang yang mempunyai bahagian dalam Islam dengan yang tidak mempunyai bahagian. Ini pun ada disebut di dalam Al-Quran, la yastawi ashabun nar, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak sama. Maksud bahagian yang disebut tadi lah. Allah tidak akan menyamakan orang yang mempunyai bahagian dalam Islam dan dengan yang tidak mempunyai bahagian. Disebut dalam surah setengah As-Saffat, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidak akan sama penghuni neraka dan penghuni syurga. Ashabul jannati humul faizun, yang mana penghuni syurga itu mereka adalah tergolong di kalangan orang-orang yang berjaya, al-faizun. Yang ketiga, tidak seorang pun yang cinta pada suatu kaum melainkan akan berkumpul dengan mereka pada hari kiamat. Ini ada disebut dalam hadis 7 golongan yang akan dipayungi di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Rajulun tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa fihi. Pemuda-pemuda syabab yang mana dia tu bercinta, berkasih sayang kepada Allah, tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa fihi. Dia berkumpul, bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Dengan kata lain, setiap kerja buat dia semuanya tidak melakukan maksiat kepada Allah, semuanya lillahi ta'ala. Sedang yang keempat, Allah tidak menutupi hamba di dunia, melainkan pasti akan menutupinya di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan, bagi kita yang selalu berdoa kepada Allah Ta'ala ni, dan kita juga Allah makbulkan, kita jangan berputus asa, kita jangan berkecil hati. Sesungguhnya setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu,
Allah Ta'ala Maha mendengar, Allah Ta'ala Maha menerima. Ud'uni astajib lakum. Doalah kepada astajib lakum. Guna fi'il mudhari'. Sesungguhnya aku akan perkenankan akan permintaan kamu. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu menjadi senjata yang paling tajam bagi orang mukmin, bagi kita semua. Jadi tuan-tuan, kita asahlah senjata kita itu. Kita asah sebaik mungkin senjata kita itu supaya ianya menjadi perisai. Menjadi perisai yang baik. Jangan hanya kita nak hafal doa waktu kita terdesak. Jadi kalau naik kereta di highway sana tu, bila tengok robot, mulalah ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Jadi kena amal tuan-tuan. Jangan hanya biar kita desak tahu kita nak doa. Doa ni Tuhan ada sebut apa? Nabi pun dah sebut. Doa ini senjata paling tajam bagi kita orang Islam. Itulah kelebihan yang ada pada kita. Jadi sebarang masalah, sebarang benda, masalah yang berlaku di luar sana, paling-paling tidak pun kita jangan lupa untuk berdoa tuan-tuan. Bermula daripada kita bangun daripada tidur. Berapa orang di antara kita yang baca doa bangun tidur? Semua baca? Cuba baca ramai-ramai. Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita nak untuk menunjukkan kita ni hamba yang sentiasa bersyukur dengan kita selalu berdoa, kita ingat kepada Khaliq. Bermula daripada awal kita bangun dari tidur, kita baca doa alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ahyana ba'dama amatana, yang menghidupkan kami selepas mematikan kami pada malam hari tadi. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami dikembalikan. Tak bermodal tuan-tuan, bukan sampai 20 saat. Sekejap dia doa. Masuk tandas, kita baca doa juga. Keluar tandas, baca doa. Tengok muka di cermin, kita berdoa. Nak pakai baju, kita berdoa. Nak buka baju, berdoa. Berapa orang yang kita buat semua tadi? Cuba angkat tangan. Dia beli garanti, memang semua dia buat. Cuba angkat saya tanya. Saya bagi dia muka ini. Buat duit kita kan? Ada? Okey. Dan tuan-tuan, kalau malam sebelum tidur nak buat projek tu berdoa juga kan? Ingat ke tidak tuan? Ingat tuan? Idea tu macam? Idea belum ada isteri lagi. Nah, nanti ada satu tempat saya kuliah tu, saya cuba tanyalah. Ingat ke tak doa tu? Dia kata ingat-ingat lupa. Jadi kalau ingat-ingat lupa tu, bila tengok dia benda tu, lupa terus. Lupa terus, tak baca tu. Malah doa tu bukan panjang pun. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Ya Allah, aku minta berlindung daripada gangguan syaitan. Wa jannibish syaitan ma razaqtana. Apa yang kamu akan rezekikan kepada aku. Boleh kan? Harap-harap janganlah kita tinggal. Kita cuba, kalau dari sebut di sini, doa itu senjata bagi orang mukmin. Jadi kita jaga betul senjata kita. Kita gila dia betul-betul. Kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Daripada sependek-pendek doa sehinggalah sepanjang-panjang doa. Kita buat semua. Kita masuk masjid, kita naik kenderaan, kita balik ke rumah kita. Semuanya ada doa diajar di Islam. Jadi kalau malam ni sebelum mula tu baca ya, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Nanti kamu bilang, ustaz ada doa jimat. Itu contoh. Lepas tu bangun tidur, seterusnya lah. Apa yang saya nak maksudkan ialah tanda untuk kita nak menunjukkan kita ni hamba yang bersyukur ialah kita selalu ingat kepada dia. Apabila kita selalu ingat dengan cara kita berdoa, insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bersama kita jauh. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampun dosa-dosa kamu.
Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi bagi mereka yang jenis tak nak belajar secara berguru, dia buat kesimpulan sendiri. Allah Ta'ala maha pengampun. Jadi tak apalah muda-muda ni buat itu dosa, nanti tua-tua baru bertaubat. Itu salah tuan-tuan. Kita jangan kita ikut. Sebab sekarang ni terlalu banyak pahaman-pahaman menyimpang daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Terutama kalau kami di Kelantan tu ada satu kawasan di Tanah Merah. Tanah Merah tu ajaran sesat ayat Pin. Dengar kan? Tahu bila ayat Pin? 2006 kan? Ayat Pin tu ya, tuan-tuan ada CD dia tu kan? Masih ada lagi pengikut dia di sana, di apa nama Bukit Gading. Bukit Gading tu ajaran amal dari pengikut dia itu salah satu. Tapi selain daripada itu pun kadang-kadang kita ni buat kesimpulan sendiri. Tak nak berguru, tak nak mendalami ilmu agama, kita buat kesimpulan sendiri dengan macam saya sebut tadi lah. Alah tak apa, tu muda ni kita buat. Kalau tak sibuk kita buat, kalau sibuk biarlah dulu. Nanti kita qada. Jadi ada lah yang qada. Kenapa qada? Bayar hutang lepas-lepas. Kenapa? Saja sebab ada benda-benda yang tidak dibolehkan, tetapi kita buat fatwa sendiri. Allah menyapa orang-orang yang melampaui batas dengan kalimah ya ibadi, wahai hamba-hamba. Adapun tujuannya tidak lain adalah untuk menyatukan hati para hambanya dan menyentuh perasaan mereka agar mendengarkan ayat tersebut dengan baik. Allah mengkhususkan panggilannya untuk orang-orang yang melampaui batas kerana mereka merupakan golongan manusia yang paling banyak melakukan dosa dan kesalahan. Maka bagaimana pula panggilan terhadap orang selain mereka yang juga sering melakukan kesalahan dan dosa. Ini tuan-tuan, untuk kita muhasabah bersama. Kadang-kadang Allah Ta'ala ni hamba-hamba dia yang buat macam-macam maksiat, yang buat macam-macam benda-benda yang dilarang oleh agama Islam. Tetapi Allah Ta'ala dia sebut dalam keadaan yang lemah lembut, qul ya ibadiyallah, wahai hamba-hamba yang melampaui batas. Kalau kita kan, contohlah kita di rumah dengan anak-anak. Kalau anak-anak kita itu yang kategori degil lah sikit, tak nak cakap, saya rasa apa binatang dia tak kita sebut? Kita sebut apa? Saya nak sebut pun tak. Jadi tuan-tuan, kita jangan ya. Sebab kalau ibarat kata orang masih menurut bapa, masih menurut mama, kita takut dia jadi sungguh anak kita. Jadi kalau kita nak buat perumpamaan pun agak-agak. Kalau saya di Mesir, kalau kami kan waktu kami berkantor nak beli, saya rasa saya dah sebut cerita ni. Ada orang tu tak nak ikut barisan, dia terus pergi. Sebab dengan cara dia ada duit lebih, dia bayar banyak sikit daripada kita. Kawan-kawan di belakang ni, ya khimar, wahai kedai, kubur warak, batu di belakang. Kalau khimar tak juga dibeli, dia sebut, ya khinsir, wahai babi. Dia sebut babi, terus pergi belakang. Kalau sekadar khimar, kena khimar. Kedai, binatang yang bodoh, disebut dalam Al-Quran, inna ankaral aswat la sawtul hamir. Sebut suara adalah suara kedai. Kedai ini satu binatang yang diumpamakan dalam Al-Quran. Sama juga orang yang menimbun kitab tetapi tidak baca. Kamathalil himar yahmilu asbar. Himar ni tuan-tuan dia tak tahulah bodoh betul ke. Tapi kalau diletak barang di belakang dia, memang kadang-kadang sampai dia punya alat yang diletak di belakang dia masuk ke dalam isi dia, tercucuk keluar darah, masih juga dia bawa beban. Jadi berbalik kepada nasihat ini, Allah Ta'ala ni tuan-tuan, hamba-hamba dia yang buat macam-macam maksiat pun dia masih lagi sebut, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Lembut. Jadi pengajaran di sini ialah kita pun dalam mendidik anak-anak, kalau boleh kita jangan sangat cepat sangat kita nak melata, kita nak bandingkan dengan binatang-binatang, dengan itu, dengan ini. Jangan ya. Kita didiklah anak kita dengan sebetulnya. Kalau kita tengok contoh dalam surah Luqman, surah Luqman panjang lebar dia sebut nasihat Luqman kepada anak dia.
Tuan-tuan boleh balik nanti semak di dalam surah Luqman ayat yang ke-13 sehinggalah ayat yang ke akhir. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah dan memberi susu dalam usia sehinggalah umur 2 tahun. Bersyukurlah kepada kedua orang tua. Hanya kepada Tuhan akan beriman. Jadi tuan-tuan, dalam menasihat anak-anak macam yang saya sebut tadi, kita gunalah bahasa-bahasa yang lembut. Jangan kita cepat sangat nak melatah. Kembali kepada perbincangan kita, apa yang diharap daripada rahmat Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah tawwaban rahima. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما." Allah tidak akan mengampuni pada orang yang syirik kepadanya dan akan mengampuni selain itu bagi sesiapa yang dikehendaki. Mungkin tuan-tuan timbulkan persoalan sebab di awal tadi dia sebut Allah Ta'ala ini akan mengampuni segala dosa hamba-Nya. Di sini tuan-tuan ada istisna terkecuali. Ay yushraka bihi, yang mensyirik dia tak akan ampun. Seterusnya, dan bagi siapa yang mempersekutukan Allah, maka ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Andaikan ketika mereka berbuat zalim itu datang kepadamu wahai Muhammad, lalu meminta ampun kepada Allah dan dimintakan ampun oleh Rasulullah, pasti mereka akan mendapatkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jika kamu meninggalkan dosa-dosa besar yang telah dilarang oleh Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosamu yang kecil dan memasukkan kamu ke dalam tempat yang mulia. Dan siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya diri sendiri, kemudian membaca istighfar, minta ampun kepada Allah, maka pasti Allah akan memberi keampunan dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 2 minggu ni kita bincang ini, harap-harapnya tuan-tuan boleh memberi satu pengajaran dalam diri kita supaya kita di peringkat keluarga kita boleh tegur sekadar mana kita mampu. Janganlah kita nak harapkan golongan ustaz, golongan sahaja, bermula daripada rumah kita supaya apa tuan-tuan? Di peringkat kecil dulu kan. Kalau kita di peringkat rumah kita awasi anak-anak kita. Kalau setiap ketua keluarga ni, dia pastikan anak dia tidak menjadi anak-anak yang liar, yang berpeleseran di supermarket, yang berpeleseran di batu-batu sana tu. Saya rasa kalau di setiap keluarga tu dia kawal anak dia, jadi insya-Allah boleh selesai masalah. Betul ke tidak? Sebab setiap yang ada tu dia ada keluarga. Betul kan? Dia ada keluarga. Jadi kalau kita rasa kesedaran untuk menyebarkan, untuk mengajar ajaran Islam yang sebetulnya terpundak di bawah kita bersama, insya-Allah masalah-masalah yang berlaku, yang pelik-pelik yang kita dengar saban hari itu, insya-Allah sedikit demi sedikit akan dapat kita atasi. Yang pentingnya, fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah. Kita kembali kepada Allah. Kita jangan pula nak buat undang-undang sendiri.
Sebab Allah Ta'ala yang menjadikan kita, Dia turunkan Al-Quran untuk kita sebagai panduan. Dusturuna, perlembagaan. Kita rujuk. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kita mengaku kita ini beriman kepada Allah dan hari akhirat. Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu telah berkata, "Syafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati man kadzdzaba biha lam yanalha." Syafaatku untuk orang-orang yang berdosa besar dari umatku, siapa yang mendustakan tidak akan mencapai. Jabir radhiyallahu anhu berkata, orang yang tidak berdosa besar tidak memperoleh syafaat sebagaimana ayat yang ketiga di atas. Okey, uraian dia Muhammad bin Al-Munqadir dari Jabir radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami dan bersabda, malaikat Jibril tadi datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, demi Allah yang mengutusmu sebagai nabi yang besar, sesungguhnya ada seorang hamba Allah yang beribadat selama 500 tahun di atas sebuah bukit yang lebar, panjangnya 30 hasta dan dikelilingi oleh laut seluas 4,000 farsah. Farsah, siapa tahu farsahnya apa? Adalah ukuran dari setiap penjuru. Di situ Allah mengeluarkan sumber air yang segar selebar 1 jari dari bawah bukit. Juga pohon delima pada tiap hari berbuah sebiji delima. Maka bila siang hari turunlah orang itu untuk berwuduk dan memetik delima tersebut lalu dimakannya. Kemudian berdiri untuk salat dan ia minta kepada Tuhan supaya matikan ia di dalam sujud dan supaya badannya tidak disentuh oleh bumi dan atau lainnya hingga bangkit pada hari kiamat sambil sujud. Maka Allah telah menerima permintaannya. Kerana itu tiap kami naik turun dari langit selalu melalainya ia sedang sujud. Jibril berkata, kami dapat dalam ilmu bahawa ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dan dihadapkan kepada Allah. Lalu Allah menyuruh, masuklah hamba-Ku itu ke syurga dengan rahmat-Ku. Maka berkata orang itu, dengan amal. Maka Allah menyuruh mereka supaya menghitung semua amalnya dengan nikmat yang diberikan, dengan nikmat penglihatan. Tiba-tiba nikmat penglihatan itu telah mengelilingi ibadatnya selama 500 tahun, sedang nikmat Allah yang lain belum dikira. Maka Allah berfirman, masukkanlah ia ke dalam neraka. Dan ketika ditarik menuju ke neraka, dia berkata, masukkanlah aku ke dalam syurga dengan rahmat-Mu. Ini tuan-tuan, ini tak berlaku pada kita umat Nabi Muhammad. Sebab kita ni tak sampai 500 tahun kita hidup. Jarang sangat yang sampai 100 tahun pun jarang. Jadi cerita ini kita dulu-dulu, tapi kita boleh ambil sebagai pengajaran. Seorang hamba Allah ini tuan-tuan ditempatkan di satu pulau. Memang dia berada di satu pulau dan Allah Ta'ala telah mengurniakan menghafalkan doa dia. Allah Ta'ala setiap hari keluar buah delima dan ada, walaupun di tengah lautan ada air yang tidak masih. Jadi dia boleh minum air itu, dia boleh makan delima sehingga dah 500 tahun lamanya. 500 tahun lamanya. Jadi timbullah sifat kata apa? Mungkin dia rasa bongkak ataupun dia rasa bangga diri lah konon. Jadi Allah Ta'ala bila dia dimatikan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah mengarahkan malaikat supaya memasukkan dia ke dalam syurga dengan rahmat Allah. Tetapi dia rasa tak boleh ni kalau dengan rahmat, sebab dia lama sudah dia buat ibadat 500 tahun tuan-tuan. Jadi dia, kalau kita mencelah bukan dengan rahmat tetapi dengan amal. Nah, dia mendapat dada. Konon-kononnya ibadat dia 500 tahun itu boleh mengatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan amal, maka Allah Taala mengarahkan kepada malaikat kira nikmat Allah Taala, bukan kira semua pun, cukup kira nikmat penglihatan sahaja. Jadi kita ni tuan-tuan yang ada, termasuk saya sendiri ni, ya Allah Taala kurniakan 2 panca indera ini. Adakah kita guna betul-betul untuk mentadabbur, untuk membaca Al-Quran, untuk menghafaz Al-Quran?
Ataupun kita banyak guna mata kita untuk tengok maksiat. Kalau di rumah itu jarang sangat kita tengok al-kuliah, jarang sangat kita tengok soal jawab tanyalah ustaz. Apa lagi? Rancangan-rancangan agama. Tapi sebenarnya benda tu pun tak berapa sesuai. Dia sebab di waktu pagi kita pergi kerja, betul tak? Sepatutnya waktu kita ramai-ramai di rumah, waktu selepas isyak, dia siarkan tanyalah ustaz. Maksudnya rancangan-rancangan keagamaan. Itulah kalau siapa yang boleh kata apa, buat perubahan di peringkat siapa yang terlibat untuk menyiarkan benda-benda di sebaran elektronik itu. Jadi tuan-tuan, kalaulah mata kita itu kita banyak guna untuk maksiat, kita tengok sini. Kita cuba renungkan cerita ni tuan-tuan. Jadi dalam keadaan dia 500 tahun dia telah berbuat amal ibadat kepada Allah Ta'ala, dia rasa amal dia itulah yang menyebabkan dia layak untuk menjadi calon syurga. Maka Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk mengira nikmat penglihatan sahaja. Tiba-tiba cukup dengan nikmat penglihatan, sudah pun tak boleh nak mengimbangi dengan ibadat 500 tahun yang dia buat. Jadi tuan-tuan, cuba kita tengok pada anggota panca indera kita ini, yang Allah Ta'ala jadikan kita ini sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan kamu manusia itu sebaik-baik kejadian. Jadi kita renung-renungkan. Ada satu cerita tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah ini, Allah Ta'ala jadi takdirkan dia buta kedua-dua mata, tetapi mata hati dia cerah lebih daripada kita. Sebab apa? Punca maksiat itu berpunca daripada penglihatan. Betul ke tidak? Maksiat itu berpunca daripada mata. Yang saya sebut dulu kan, rukun-rukun bercinta. Ingat tak? Nazratun fabtisamun fasalamun fakalamun famaw'idun faliqar. Pertama sekali disebut, tengok dulu. Nazratun, pandang, jangan pandang belakang. Itu cerita hantu kan. Terkubur apa? Pun banyak juga dia tahyul. Nazratun fabtisamun, senyum. Fasalamun, bagi salam. Fakalamun, bercakap. Famaw'idun, berjanji. Faliqa'un, maka bertemu lagi dia. Berpunca daripada mata. Berbalik pada cerita tadi, ada seorang hamba Allah ini, Allah Ta'ala telah takdirkan kedua-dua mata zahir dia tak boleh melihat, tetapi dia telah mampu untuk menghafal Al-Quran 30 juzuk. Bukan sekadar dia ingat tuan-tuan, semua sekali dia ingat. Ayat itu, juzuk yang keberapa, baris yang keberapa, muka surat yang keberapa, dalam di sebelah kanan, di sebelah kiri, semua dia ingat. Jadi ada tawaran untuk buat pembedahan supaya dia tu boleh melihat. Dia tak mahu. Kalau kita lah agak-agak lah, semua ni kan, semua jelek ni kan, jadi tak masak-masak. Kita nak buat tawaran sekali buta kan. Anggaplah tuan-tuan ni buta lah. Buta mata saya, tak boleh tengok. Sekiranya ada tawaran untuk buat rawatan, buat pembedahan supaya kita dapat melihat, tenang ke tak? Tentu sekali kita nak tengok keindahan malam, betul tak? Tapi berlaku pada seorang hamba Allah ni, dia tak mahu. Sebab dia kata dia lebih selesa dalam keadaan begitu, kerana semua benda dia hafal Quran itu senang masuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengajaran yang diberikan di sini ialah punca maksiat daripada mata. Jadi kita jagalah mata kita supaya tidak banyak melihat kepada maksiat, banyak kita melihat kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Boleh tak? Cuba, kadang-kadang kan nasihat-nasihat yang dipostkan dalam FB itu banyak manfaat dia. Dia tanya, sudahkah anda membaca Al-Quran hari ini? Kita awal pagi dah buka FB kan. Nak saya mak ni semalam tidur awal, tak sempat tengok, banyak komen-komen. Kita buka tu, sudahkah anda membaca Al-Quran? Kebetulan kita pada waktu itu belum baca Quran lagi, tapi Facebook sudah kita buka. Jadi tuan-tuan, nak main Facebook tu tak ada masalah, tapi kita berlaku adil lah, ya. Kalau boleh dalam satu hari itu kita cubalah, kita latihlah diri kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, walaupun 10 ayat, 20 ayat, bergantung kepada kemampuan kita.
Jadi pendekkan cerita, hamba Allah yang 500 tahun ibadat dia tadi, Allah Ta'ala telah berlaku kaidah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akhirnya dia pun mengakulah, maka dia minta kepada Allah, masuklah aku ke dalam syurga dengan rahmat-Mu, maka Allah pun masukkan. Janganlah kita ni yang buat ibadat, nak kata banyak juga, tapi adalah sikit-sikit. Bongkar teruskan. Tengok orang yang lepak di kedai, apa lagi? Terus kita pandang serong. Berapa kali kita pergi hajat dia? Berapa kali kita singgah di kedai itu? Jom kita sama-sama macam yang dibawa oleh buat tabligh. Ada kita buat begitu. Kita jom, maksudnya kita gerakkan tugas dakwah untuk menyedarkan masyarakat. Maka Allah berfirman kepada malaikat, kembalikanlah ia. Lalu ditanya oleh Tuhan, hambaku, siapakah yang menjadikan engkau daripada tidak ada kepada ada? Jawabnya, engkau wahai Tuhan. Lalu ditanya, apakah itu kerana amalmu ataupun rahmatku? Jawabnya, dengan rahmatmu. Lalu ditanya lagi, siapakah yang memberikan kekuatan kepadamu untuk beribadat selama 500 tahun? Jawabnya, engkau wahai Tuhan. Dan siapakah yang menempatkan engkau di atas bukit dan di tengah lautan, dan mengeluarkan air yang segar dari tengah-tengah lautan yang masin, dan menumbuhkan buah delima tiap hari, padahal buah itu hanya berbuah 1 tahun sekali. Lalu engkau minta kepadaku untuk mati sujud. Siapakah yang berbuat itu semua? Jawabnya, engkau wahai Tuhan. Firman Allah, maka semua itu adalah dengan rahmat-Mu, dan kini saya masukkan engkau ke syurga dengan rahmat. Malaikat Jibril berkata, segala sesuatu terjadi semuanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan, kembali kepada yang kita bincang pada minggu lepas, bukannya kita masukkan ke syurga itu dengan amal ibadat kita, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi jangan pula kita salah faham. Kalau itu tak payah dah buat amal ibadat. Kalau itu seolah-olah kita sengaja nak tempat neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak pasti apakah kesalahan kita. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Kamu tidak tahu apakah yang kamu akan usahakan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan kamu juga tidak tahu di negeri manakah kamu akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, masa 5 minit lagi. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala melarang hamba-Nya daripada berputus asa dalam memohon keampunan Allah. Allah mengkabarkan pula bahawa Dia akan mengampuni semua dosa siapa saja yang bertaubat kepada-Nya, baik dosa yang dikerjakan secara terang-terang maupun secara sembunyi. Seterusnya Allah menyifatkan dirinya dengan dhamir muakkad, kata ganti untuk penegasan, yang menunjukkan kesempurnaan sifat ketika Ia berfirman. Tidakkah merasa gembira dan bahagia dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walladzina idza fa'alu fa'ishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menganiayai diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedang mereka mengetahui. Itu termasuk dalam taubat nasuha. Taubat nasuha ni tuan-tuan, syarat kita nak bertaubat lepas kita melakukan dosa dan kita menyedari akan dosa kita buat itu, kita buat taubat nasuha, itu taubat sungguh-sungguh dengan erti kata kita berjanji dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk tidak mengulangi lagi dosa yang telah kita lakukan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Ini perbincangan ini tajuk yang sama tapi kitab yang berlainan, kaitan dengan rahmat Allah. Yang ini kitab Al-Ahzan.
Al-Hasan radhiyallahu anhu pernah berkata, Nabi SAW bersabda, tiada berkumpul dua perasaan, berharap pada rahmat Allah dan takut daripada siksa Allah dalam hati seorang Muslim ketika akan mati, melainkan pasti akan diberi oleh Allah harapannya dan dihindarkan dari ketakutannya. Sabda Nabi SAW, lan yanjua ahadukum bi'amalihi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi faqaribu wasaddidu waghdu waruhu wa syai'an min ad-dulja al-qasda tablughu. Tiada seorang pun di antara kamu yang dapat selamat kerana amalnya sendiri. Sahabat bertanya, engkau juga tidak wahai Rasulullah? Jawab Nabi, saya juga tidak, kecuali Allah meliputi saya dengan rahmatnya. Kerana itu sedang-sedanglah kamu dan tepatkan segala perbuatanmu dan beramal di waktu pagi dan petang dan sedikit di waktu malam. Sederhanalah supaya sampai dengan selamat. Nah, jadi tuan-tuan Allah, terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang memberi peringatan kepada kita untuk menjadikan kita ini hamba Allah yang betul-betul mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, yassir wa la tu'assir wa basyir wa la tunaffir. Permudahkanlah dan jangan mempersukarkan, dan gembirakanlah dan janganlah menggusarkan. Yassir wa la tu'assir, permudahkan dan janganlah menyusahkan. Dan agama Islam ini tuan-tuan, satu agama yang mudah. Satu agama yang mudah. Kenapa saya kata begitu? Allah Ta'ala pun sebut, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah Ta'ala menginginkan kepada kamu mudah, dan Dia tidak menginginkan supaya kesusahan kepadamu. Dan dalam surah Asy-Syarh kita bacakan, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesusahan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jadi tuan-tuan Allah, beberapa perbincangan pada malam ini saya rasa mudah-mudahan ianya boleh memberi satu peringatan kepada kita bersama bagi meneruskan sakit-sakit kehidupan kita, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita ini menjadi hamba Allah yang hari ini lebih baik daripada kemarin dan besok lebih baik daripada hari ini. Maksudnya dari sehari ke sehari itu ke arah kita melakukan amal pada maksudnya ada peningkatan. Jangan ada disebut juga di hadapan ini, jangan pula kita ni hari ini lebih baik daripada esok. Maksudnya makin lama makin teruk kurang kita. Kita tak mahu. Jadi macam tuturan yang saya sebut di awal tadi tu kan. Sekarang ini saya tengok kalau saya pergi di banyak masjid, memang banyak yang kes-kes tidak menjaga aurat waktu solat. Terutama sekali yang kalau yang lelaki ni yang baju pendek. Jadi benda-benda ini jangan kita pandang remeh. Kita ambil perhatian bersama, anggaplah itu sebagai kesilapan kita. Bila ditegur, kita jangan nak melenting, kita anggap itu satu kesilapan dan terus kita berubah, kita tutup, kita jangan beralah, bolehlah. Ada tuan-tuan, pas waktu sujud susah pula tangan dia pegang baju kan, dia tarik ke belakang. Jadi apa salahnya kalau kita pakai baju yang lapuk supaya waktu solat tidak jadi tangan kita tu tak lagi ke belakang dan sebagainya. Okey, saya rasa cukup setakat itu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang lemah, apa yang kurang, apa yang kelemahan diri saya. Dan saya buka persoalan sekiranya ada sebarang persoalan untuk kita bincang bersama. Ustaz Nabi pun ada tu. Jadi kalau saya tak boleh jawab, insya-Allah Ustaz Nabi ada. Pengurus Al-Travel. Ada soalan? Saya kira habis sudah kita bincang berkaitan dengan apa yang diharapkan daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal lagi tuan-tuan, kalau ada keuangan tu belilah. Kita beli buku ni di Fanika tu banyak. Lama tak nampak di Fanika.
Mana dia? Dari kampung? Kel. Hah? Kel. Oh ya. Nah, kita beli dah untuk bincang. Maksudnya di rumah kita boleh bincang. Maksud kita baca untuk bacaan sisi keluarga, nasihat-nasihat buat rumah. Ada? Soalan? Syekh Maulana. Tak ada soalan. Jadi kalau tak ada soalan, kita berhenti setakat itu dulu dan insya-Allah sekiranya diberi keizinan kita jumpa lagi di lain kesempatan pada minggu depan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا مفقودا ولا محروما. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن اخلاقنا ويسر لنا امورنا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.